kezaliman yang kita sebut itu tak nampak di depan mata kepala mereka. Mereka tak dapat merasai. Bila kita menyebut tentang penyelewengan perwaja, dia kata itu tak ada kena mengena dengan kehidupan aku. Tak ada sekupang pun, satu sen pun duit aku yang rugi. Dia tak rasa. Tapi pada hari yang 99, pada hari yang ke-10, bila mereka bertindak ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim, memecat, menghina, menghukum, mempenjara, mencanang ke sana ke sini, luar negeri, dalam negeri, menghina Datuk Seri Anwar, menuduh macam-macam Datuk Seri Anwar ke perbuatan-perbuatan salah laku yang tidak bermoral, menghina dia, menghina keluarga dia. Rakyat nampak pada waktu itu memang apa yang PAS cakap itu memang betul. Kezaliman Barisan Nasional, kezaliman pemimpin-pemimpin UMNO, fitnah pemimpin-pemimpin UMNO. Maka dalam pilihan tahun 99, rakyat menerima pandangan-pandangan yang diberikan oleh PAS dan Barisan Alternatif, dan rakyat menolak mereka dengan hebatnya dalam pilihan yang lalu. Kenapa nak salahkan kita? Kalau kamu yang buat bagi rakyat tolak kamu. Kenapa sebelum itu rakyat tak tolak kamu? Kenapa dengan tiba-tiba saja rakyat menolak kamu? Ada pula ketua wanita mereka kata, ini istilah-istilah Arab ni tak patut diberi, tak patut dibenarkan masuk dalam pertubuhan. Oi, hang tak kerti bahasa Arab seorang, hang nak suruh orang lain semua tak kerti juga. Apa punya bahlul. Tak ada kena-mengena. Tak ada kaitan langsung. Begitu juga tuntutan kita yang ketiga, yaitu kita nak polis dan askar bagi taklimat kepada kita, kepada pemimpin Barisan Alternatif dan kepada pemimpin, kepada ahli-ahli parlimen Barisan Alternatif. Kita ada 42 orang ahli parlimen Barisan Alternatif, campur Sabah 3 orang, 45 orang ahli parlimen pembangkang. Kita minta ketua polis negara dan ketua angkatan tentera memberi taklimat mengenai dengan peristiwa South Creek. Saya telah tulis surat pada mereka pada 18 hari bulan yang lalu. Saya tanda tangan sebagai ketua pembangkang, minta taklimat itu diberi. Sebab kita nak tahu, kita juga berjumpa dengan orang ramai, kita ada kawasan, kita balik orang ramai berjumpa, orang ramai tanya, macam mana Ustaz? Macam mana Mahfuz? Kes Saud kembali ini. Kami pun heran, kita nak jawab macam mana? Kita kata berlaku lah. Yalah betul lah berlaku, tapi macam mana boleh berlaku? Kita nak jawab, aku pun tak tahu. Hang ahli parlimen apa hak tu pun hang tak tahu. Jadi susah kita. Jadi kita minta bagi taklimat. Sampai siang tadi belum ada lagi jawapan juga. Macam peristiwa Memali dulu. Polis Kedah bagi taklimat kepada pegawai kerajaan, kepada ahli-ahli wakil-wakil rakyat. Saya wakil rakyat pada waktu itu di Kedah. Saya dipanggil juga untuk dengar taklimat. Bila saya dengar taklimat, ada 2-3 soalan saya tanya dia. Jadi bila kita bagi taklimat pada kita, kita bolehlah soal yang mana yang kita tak puas hati, yang mana yang bercelaru dalam fikiran kita, kita boleh soal. Apa salah nak bagi taklimat pada ahli parlimen? Kita wakil rakyat. Jadi ini kita minta. Ini yang kita tuntut. Ini nak dikaitkan dengan nama Islam dalam PAS, nak buang nama Islam. Ini apa ni? Kamu nak menambahkan lagi kezaliman kamu. Tak cukup dengan kezaliman yang kamu buat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak zalimi PAS pula. PAS ada ahli dekat 800,000 orang, yang dalamnya ada ulama, ada tok guru, ada orang tua, ada aramil, ada janda-janda yang tua, yang muda, ada remaja, ada intelektual, ada profesional, ada petani, ada nelayan, ada ubad, ahli-ahli ibadah yang berdoa fi ana al-lail, fi ana al-lail wa atrafil nahar, yang berdoa di tengah-tengah malam. Orang-orang ini menangis air mata mereka untuk melihat kemenangan perjuangan Islam. Kamu nak inayai, kamu nak haramkan Islam dalam perjuangan politik dalam negara kita. Tak cukup dengan kezaliman kamu kepada manusia, kamu nak zalimi agama pula. Dulu saya telah terangkan di tempat ini juga dalam ceramah kita yang lalu. Apa kesan nanti bila Islam diharamkan? Saya nak menambahkan lagi kesan antara kesan. Bila Islam tidak boleh lagi dijadikan agenda dalam perjuangan politik, rakyat akan kembali kepada pemikiran tahun 60-an 50-an, yaitu Islam hanya akan dilihat sebagai agama ritual semata-mata.
agama yang tidak ada hubungan dengan pemerintahan, agama yang tidak ada hubungan dengan siasat, agama yang tidak ada hubungan dengan pemerintahan, agama yang tidak ada hubungan dengan undang-undang, agama yang tidak ada hubungan dengan pendidikan, agama yang tidak ada hubungan dengan segala-gala kehidupan manusia. Ini yang akan dilihat bila Islam dibuang daripada agenda perjuangan politik. Ini menzalimi Islam. Tak takutkah kamu kepada Allah? Kamu tak takut pada rakyat? Kamu boleh tipu rakyat, kamu boleh perdaya rakyat. Mereka pun kata apa pun kita akan hadapi. Menteri mereka menjawab, membuat kenyataan, kalau rakyat menentang, kalau kita nak buang Islam, nak buang agama daripada politik ini, rakyat menentang, kita akan hadapi. Kamu boleh hadapi rakyat, kamu ada kuasa, kamu ada bala tentera, kamu boleh hukum rakyat dengan kuasa yang ada pada kamu. Tapi ingat, ada lagi yang maha berkuasa yang boleh menghukum kamu. Kamu tak takut pada Allah? Kamu tak takut pada Tuhan yang menciptakan kamu, yang menjadikan alam semesta ini, yang berkuasa atas segala-galanya? Kamu tak takut? Kamu tak takut kepada azab Allah? Yang kamu nak bunuh ini bukan PAS, yang kamu nak bunuh ini agama Allah. Bila kamu buang perkataan Islam, apa yang berlaku pada Turki bila Turki buang nama Islam? Bila Turki mengharamkan Islam diperjuangkan dalam agenda politik di Turki, apa jadi kepada Turki? Apa jadi kepada masyarakat Islam di Turki? Apa jadi kepada Indonesia bila Soekarno mengharamkan politik Islam di Indonesia? Itu 90% umat Islam di Turki, 90% di Indonesia, 90% lebih umat Islam. Tapi apa jadi pada umat Islam di Indonesia selama pemerintahan Soeharto dan akhir pemerintahan Soekarno? Bila Islam dibuang, ini kamu nak lakukan? Di mana sumber semangat umat Islam nak berjuang kalau Islam sudah dibuang? Kamu nak menghadapi PAS dengan membunuh Islam, hadapilah. Kalau PAS sebuah parti politik, kamu hadapi PAS dengan parti politik. Sebagai sebuah parti politik, kamu hadapilah. Kamu ada jentera cukup, kamu ada penerangan cukup, kamu ada television, kamu ada akhbar, kamu miliki segala-galanya. Kamu ada sekolah, kamu ada universiti, kamu ada semua. Kamu ada JKKK. Kita tidak ada apa, kita hanya ada ahli kita. Kita hanya ada keyakinan, kita hanya ada semangat, kita hanya ada iman untuk kita berjuang. Soal rakyat kasih orang tu benci, ini tak boleh kita nak paksa. Sebab sifat kasih, sayang, benci, marah ini sifat fitri dalam Islam. Sifat yang Allah jadi sama dengan Allah jadikan manusia itu. Setiap manusia ini dilahirkan oleh ibu bapaknya ke dunia, diciptakan Allah. Sudah membawa bersama mereka sifat kasih, sifat sayang, sifat benci, sifat marah. Sudah ada. Sifat bakhil, sifat kedekut, sifat pemurah, semua ada. Bila orang nak kasih kepada kita? Bila kita buat yang orang nampak, benda yang kita buat itu betul, orang kasih kepada kita. Tapi bila kita buat satu perkara, orang nampak benda yang kita buat itu tak betul, orang benci pada kita. Lebih-lebih lagi bila kita berulang-ulang buat perkara yang tak betul. Bila kita bercakap, orang nampak benda yang kita bercakap itu betul, orang suka pada kita. Itu yang Tok Guni Aziz kata, 2 malam turut-turut dia kata sama dengan saya. Dia kata kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, kerana apa yang kita bercakap, rakyat percaya. Tetapi apa yang mereka bercakap, rakyat tak percaya. Ini nikmat yang kita tak boleh buat. Kenapa rakyat percaya apa yang kita cakap? Kalau nak kira mereka buat fitnah kepada PAS tahun 59, pilihan raya 59, saya masih sekolah lagi pada waktu itu. Saya dalam sekolah lagi pada waktu itu, tahun 59 dalam pilihan raya. Pagi nak mengundi, malam nak mengundi. Perikatan UMNO pada waktu itu menyebarkan risalah, berselerak risalah disebarkan di Kedah dan di Perlis. Sebab pada waktu itu pilihan raya diadakan bertingkat-tingkat, dimulakan di Perlis dan di Kedah, pilihan raya peringkat negeri. Risalah memfitnah bahwa Dr. Burhanuddin Al-Hilmi rahimahullah terlibat dengan hubungan dengan komunis.
Padahal tak ada apa-apa pun surat itu. Surat itu hanyalah surat hubungan di antara Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dengan seorang sahabat dia juga yang